forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Umar Adam terhadap kenyataan Ismail Sabri. Dalam sebuah perkahwinan, ia mestilah dibina atas dasar suka sama suka, bukannya paksaan. Apa pun yang kita buat mesti suka sama suka. Kahwin paksa memang tak akan jadi. Jadi kalau kahwin paksa macam ni, tidak ada perasaan antara satu sama lain, akan berlakulah keretakan. Okay, mari kita dengar respon daripada Datuk Umar Adam terhadap Ismail Sabri. Okay tuan-tuan, di akhir nanti kita komen macam biasa. Jangan lupa subscribe dan like. Okay. Boleh saya kategorikan sebagai loose gun. Kerja dia asyik cerita tak baik je pasal kerjaan perpaduan ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Dan dia masih ada hasrat, tuan-tuan. Kalaupun tak dapat jadi Perdana Menteri, dia berhasrat supaya melihat orang yang dekat dengan dia, orang yang bersekongkol dengan dia, boleh jadi Perdana Menteri supaya dia tak jadi kluster mahkamah. Ni kena faham, tuan-tuan. Jangan lupa Jana Wibawa 2 coming soon. Kita baru tengok movie Jana Wibawa 1. Kita belum tengok lagi movie Jana Wibawa 2, tuan-tuan. On the way. Kita tak campur tentang urusan Jabatan Peguam Negara. Jadi kita tak tahu bila exactly Peguam Negara ni nak melakukan pendakwaan ke atas orang-orang lain. Ada yang sepatutnya, ada yang kenyataan Ismail Sabri. Mungkin kita boleh ulas. Kita boleh ulas kenyataan Ismail Sabri. Apa Ismail Sabri cakap? Datuk Seri Ismail Sabri kata kerajaan perpaduan Pakatan Harapan dan UMNO merupakan kerajaan kahwin paksa. Tunggu masa untuk jatuh dan berpecah. Ismail Sabri kata kerjasama antara BN dengan Pakatan Harapan ni umpama kahwin paksa. Dia kata tunggu masa nak berpecah. Sebenarnya yang terpaksa ni orang-orang yang dah merancang lengahkan pilihan raya. Ni apa pasal pula ada helmet ni? Orang yang merancang lengahkan pilihan raya dengan harapan supaya UMNO tak cukup numbers. Last kali terpaksa bekerjasama dengan Bersatu, bekerjasama dengan PAS. Dan last kali Bersatu dan PAS boleh diktat dia nak Ismail Sabri kembali menjadi Perdana Menteri. Orang macam ni, tuan-tuan, sudah pastilah dia tak nak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia tak ada peluang nak menjadi Perdana Menteri. Kalau itu hari, saudara, UMNO mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Bersatu, dia masih lagi ada peluang. Tuan-tuan kena faham ni. Itu sebab kita tengok sekarang ni ada cerita 15 orang nak sanggup sampai nak letak jawatan. Ni saya nak betulkan sikit, tuan-tuan. Saya dah dapat info terkini. Rupa-rupanya perkara 48 tak silap saya telah dipinda. Kalau dulu Atta Lompat Parti, selepas pindaan Atta Lompat Parti ni, ada satu pindaan perkara 48 tak silap saya. Seseorang ahli parlimen yang tergugur ataupun meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen, dia kena tunggu 5 tahun baru boleh bertanding balik. Tetapi selepas Akta Lompat Parti tu dibentangkan, saudara, mereka buat pindaan perkara 48 tu. Dan ini menyebabkan, saudara, seseorang yang melepaskan jawatan, contohnya kalau Hishamuddin Tun Hussein ke, Ismail Sabri ke, dia letak jawatan sebagai ahli parlimen, dia boleh bertanding atas tiket Bersatu, tak payah tunggu 5 tahun. Sekarang baru masuk akal lah, tuan-tuan. Kenapa ada kabar angin. Ni kabar angin. Kabar angin. Bukan betul. Kabar angin. Cuma sampai ke Saudi angin dia. Kabar angin mengatakan bahawa 15 orang ni nak keluar, nak letak jawatan dan sanggup buat pilihan raya semula. Nampak gaya macam dia orang ni confident sangat.
confident sangat boleh menang. Dan kita pun tahu ada usaha untuk pancing kawan-kawan kita di Sarawak sampai tawarkan jawatan Perdana Menteri kepada Sarawak. Tapi jangan bimbang tuan-tuan. Mereka mungkin ada 1-2 orang yang mungkin mereka boleh pengaruhi. Tetapi di Sarawak ini yang paling berkuasa saudara ialah Datuk Seri Abang Johari ataupun Datuk Patinggi Premier kita, iaitu Datuk Patinggi Abang Johari Haji Openg. Mungkin yang itu dia payahlah tuan-tuan nak mempengaruhi, kerana Datuk Patinggi sudah pastilah ada pendirian dia yang tersendiri. Dia pun tahu siapa geng-geng Muhyiddin dan sebagainya. Okey. Jadi tentang Ismail Sabri ni saya nak beritahu, memang betul lah dalam rumah tangga, kalau dia ambil contoh rumah tangga, kalau ambil contoh rumah tangga, memanglah kalau tak bercinta, kahwin, kalau ikut teori, atas buku, atas kertas, memang tak boleh nak bahagia. Dan perkahwinan tu tak kekal lama. Tapi saya nak beritahu, ramai je yang kahwin paksa ni. Yang kahwin paksa. Ramai yang kahwin paksa. Ramai yang kahwin paksa, keluarga yang satukan. Tapi bila dah kahwin, berputik cinta. Kadang-kadang yang macam ni lebih lama bertahan daripada bercinta bertahun-tahun, last kali kahwin, dah kahwin pula, laki main bini orang pun ada juga. Nak beritahu lah. Saya tak cakap siapa. Tak ada. Saya nak beritahu, dalam perkahwinan ni jodoh, ajal, maut di tangan Allah Ta'ala. Contohnya lah jodoh antara Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin. Walaupun ada perjanjian, last kali, bukan setakat Ismail Sabri tak ikut cakap parti, cakap Muhyiddin pun dia tak ikut juga. Ada perjanjian tu. Jangan lupa. Maknanya, walaupun nikah suka sama suka, belum tentu juga berkekalan. Walaupun merancang supaya UMNO tak cukup kursi, tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, last kali tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjukkan, walaupun UMNO boleh memilih untuk bersama dengan Bersatu dan PAS untuk bentuk kerajaan, cukup jomlah. Tapi last kali Allah Ta'ala takdirkan supaya UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Cuma sebagai seorang Perdana Menteri, kalau Ismail Sabri ni cerdik lah. Dia kena belajar banyak dengan YB Anthony Loke. Kalau dia cerdik, dia tak keluar kenyataan bodoh macam ni. Sekarang baru saya faham kenapa tuanku kabar angin. Tuanku kata Ismail Sabri ni sama je dengan, ni bukan tuanku cakap, saya dengar kabar angin. Mungkinlah antara sebab kenapa dengar cerita tuanku marah dengan dengan Muhyiddin ni, kerana kononnya dengar cerita tak betul ni tuan-tuan. Dengar cerita katanya dua-dua ni sama penipu. Tuan-tuan, dua-dua ni sama penipu. Last sekali mereka menipu satu sama lain sendiri. Itulah nak kena faham. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, walaupun mereka merancang, harap boleh dapat jadi Perdana Menteri balik. Last sekali, akibat daripada perancangan dia, kemudian ditambah dengan kluster-kluster, macam-macam kluster yang mensabotaj UMNO. Last kali UMNO dah lah tinggal 26 kursi, campur dengan BN yang ada 4. Last kali apa jadi tuan-tuan? Last kali yang berangan nak dapat jadi Perdana Menteri balik pun tak dapat.
Marah tak dia? Mesti dia marah. Sebab dia pun tak duduk dalam kabinet. Cuba kalau dia diberikan jawatan Menteri Mentor oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Agak-agak ada tak dia keluar kenyataan popet kata apa? Ini apa ni, cinta terlarang ke apa benda ke? Tentu tak ada. Sebab tak dapat jawatan. Tuan-tuan, tak dapat apa yang diinginkan. Dan lagi bahaya, dah tiba masa nak jadi kluster mahkamah. Ada seorang ni tuan-tuan. Tak jauh juga. Ada lagi di Kota Bekah ni. Sekarang tak balik-balik. Dan silap-silap air bulan, dia dah tahu balik pun akan jadi kluster mahkamah. Mungkin tak balik-balik. Saya tak cakap, saya tak rujuk pada mana-mana insan yang hidup ataupun yang telah mati. Tapi itulah realiti dia tuan-tuan. Itu sebab kalau tak nak dianiaya orang, gunalah resmi Datuk Seri Najib. Itu pun Datuk Seri Najib, walaupun dia tak aniaya orang, walaupun dia terlalu soft, dia tak nak letak pasir kat periuk nasi orang, dia tak adalah mendakwa anak-anak Mahathir, dia pun tak buat angkara mendakwa Muhyiddin. Muhyiddin ni patut dah boleh kena treason tuan-tuan bila dia buat kudeta dulu. N6 negeri, kenapa pemimpin veteran senior dalam kerajaan perpaduan mengkritik antara parti secara terbuka di media? Itu saya rasa saya dah jawab tadilah. Sebenarnya ini bukan pendirian parti-parti tersebut. Bukan pendirian DAP, bukan pendirian UMNO. Kalau tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh contohnya siapa nama? Ismail Sabri. Itu bukan pendirian UMNO. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Isyamuddin Tun Nusin. Itu bukan pendirian UMNO. Jadi kena faham lah tuan-tuan. Kena faham. Okey. Sama jugalah yang Ramasamy keluarkan, Hasan Karim keluarkan. Itu bukan pendirian parti mereka. Jadi jangan kita tolak pemimpin DAP, tolak pemimpin PKR kerana satu dua orang yang buat kenyataan yang menggores hati kita. Sebab masing-masing ada kepentingan masing-masing. Masing-masing ada kerisauan, kebimbangan masing-masing. Itu hak dia. Kita pun tak boleh nak nafikan hak Lim Kit Siang untuk bersuara. Biarlah dia bersuara. Cuma kita patutnya tak perlu jawab kenapa dia buat macam tu. Tapi bila dia dah buat macam tu berterusan, terpaksalah kita jawab akhirnya. Kan tak cantik tu. Okey? Okey, tuan-tuan, komen saya lah Ismail Sabri ni. Kita bertahu Ismail Sabri ni dia baik. Dia rapat lah dengan PN ni. Dulu Muhyiddin lah naikkan dia jadi Perdana Menteri. So sebelum ni dia ingat dia boleh jadi Perdana Menteri lagi. So bila BN kalah tu, dia tak dapat lah naik jadi Perdana Menteri. Jadi kita tahulah dia sekarang nampak duk kritik kerajaan baru ni. Tak tahulah kenapa. Sebab mungkin dia yalah macam kalau malam kata dia tak dapat jawatan. So sebab tu dia pun duk kritik dia macam-macam je keluar kenyataan ni. So kita harap kita pun tak nak kata apa lah. Memang ada dalam Pakatan Harapan apa ada juga yang duk kritik kan. Contoh Lim Kit Siang, Ramasamy, ini yang geng-geng Pakatan Harapan yang duk kritik UMNO. Sebelum yang duk kritik orang UMNO yang duk kritik kerajaan baru pula macam tu lah. Okay, tuan-tuan, mari terus support PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.